Ready? B. Bikin bishi, bos kita. Malu apa bosku? Ini Syamir, merupakan salah seorang peniaga yang berniaga di bawah tapak tempat hotel kami menginap. Jadi mau jadikan cerita, time tu aku tengah jalan-jalan di bawah hotel. Lepas tu dia panggil, dia bilang, Hai Haji, min aina anta? Atau aku bilang, aku min Malaysia. Aku bilang, lepas tu dia bilang, mari bosku, mau apa bosku? Mari bosku, membeli kamu jubah. Tu kalau katain satu. Jadi aku pun masuklah kedainya, cari-cari jubah dan bercerita lah kami. Bercerita. Lepas tu jadi kawan. Jadi sebelum aku keluar tu, aku balik bilik, aku bagi tahu dia, bilang, Haja naf'ala video ya Syamir. Lepas tu jadilah video ini. So, assalamualaikum guys. Macam yang saya beritahu kemarin, hari ini kita akan pergi melawat keluar Masjid Nabawi. Jadi kita akan melawat ke Masjid Quba, Ladang Kurma dan ke Bukit Uhud di mana perang Uhud berlaku. Jadi tanpa membuang masa, jom kita melawat. Music please. You came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest. So, kita telah sampai di Masjid Quba, di mana dikisahkan ketika mana Nabi dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka telah sampai di sebuah perkampungan yang bernama Kampung Quba. Maka di sinilah terberi nama masjid pertama yang diberi nama Masjid Quba. Di sini Mutawif memberi masa 30 menit untuk para jemaah melakukan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat duha di dalam Masjid Quba. Jadi para jemaah dinasihati untuk membawa beg plastik ataupun beg sikut dan memasukkan selipar ke dalamnya. Ada rak di luar, tapi untuk mengelakkan tertukar dengan para jemaah yang lain, sebaiknya kita membawa saja kemana-mana tersebut. Setelah selesai solat sunat duha, kita pun melihatlah keindahan seni bina Masjid Quba ini. Masya Allah, sangat-sangat indah ya. Dan ini merupakan salah seorang petugas di Masjid Quba. Jadi tadinya aku macam mau interview dia, tapi aku tahu wahum je. Jadi tak apalah, aku rakam cara dia. Dan ini merupakan antara peniaga yang berniaga di sekitar Masjid Quba. Tapi ini sikit coklatnya ni. Lepas ni kita akan pergi gudang coklat. Sekarang kita berada di Ladang Kurma dan agak riuh sedikit di sini ya. Jadi di sini para jemaah akan memborong segala jenis kurma dan segala jenis coklat. Dan ini merupakan tester yang diberi oleh penjual. Nampak tu, sini ada banyak jenis coklat. Jadi kira macam sinilah syurga coklat bagi orang yang suka coklat. Jadi aku pun macam kasih angkat-angkat sikit macam yang gitu. Jadi game di sini ni aku pun dah tahu lah. Aku siapa rasa atau orang lain rasa macam tak sah kalau tak makan es krim. Es krimnya tu macam biasa je, tapi wah sedap cuy. Jadi guys, sekarang ini kita tinggal on the way untuk ke Bukit Uhud, di mana Allah SWT menjanjikan Bukit Uhud ni akan berada di dalam syurga kelak. Jadi kita kasih serius sikit lah mood kan. Music please.
Jadi dikisahkan pada suatu ketika dahulu, di sinilah umat Islam yang seramai 700 orang menentang kafir Quraisy seramai 3.000 orang yang bergerak dari Mekah ke Madinah untuk menentang Islam. Jadi di sinilah peperangan tersebut berlaku. Jadi dikisahkan pada ketika perang tersebut umat Islam hampir menang, akan tetapi berlaku sedikit ketidakfahaman dalam kalangan pemanah yang berada di lereng bukit, dan akibat golongan pemanah tersebut yang turun dari lereng bukit menyebabkan orang kafir Quraisy mengepung kembali orang Islam, dan ketika itu orang Islam pun kalah dan syahidnya salah seorang tokoh pahlawan teragung umat Islam, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi guys, begitulah berakhirnya hari ini, lawatan hari ini. Jadi ini merupakan mahkamah syariah yang sempat aku rakam besar do mahkamah syariah di sana. Jadi time tu kami lepak sekejap di dataran untuk tengok sunset sambil menunggu waktu maghrib. Hello guys, so hari ini adalah hari di mana kami melakukan lawatan terakhir di bumi Madinah, dan sekarang ini tengah duai ke dataran Badar di mana perang Badar berlaku, dan juga lawatan ke Bukit Malaikat. Bukit Malaikat, mesti kamu tahu bingung kan, tapi itu Bukit Malaikat. Aku pun time tu bingung. Jadi jom sama-sama kita telusuri kisah-kisah yang ada di sana. Oops, lupa music please. So welcome to dataran Badar. Jadi di sinilah dikisahkan pada suatu ketika dahulu berlakunya perang Badar yang juga merupakan peperangan pertama umat Islam. Jadi dikisahkan pada hari itu adalah hari 17 Ramadan dan umat Islam time itu tengah berpuasa, dan kekuatan umat Islam pada ketika itu hanya seramai 313 orang dan menentang seramai 1,000 musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Jadi kalau kita fikir logik time tu, kita akan fikirlah macam, kalau so kita ni, tapi tidak. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memerintahkan malaikat untuk turut serta dalam peperangan tersebut, yang mana juga direkodkan dalam surah Al-Imran ayat 123 yang maksudnya, sungguhnya Allah menolong kamu dalam perang Badar, sedangkan pada masa itu kamu orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Dan dengan bantuan daripada Allah SWT, maka umat Islam pada ketika itu menang menentang musyrikin Mekah. Dan ini merupakan kuburan para syuhada, yang mana pada ketika itu syahid dalam peperangan tersebut. Jadi kita sebagai pelawat ni disunatkan, mutarif itu kata, untuk berdoa meminta kepada Allah SWT untuk mematikan kita sebagaimana matinya para syuhada ni, dan meminta untuk dibangkitkan sebagaimana bangkitnya para syuhada kelak. Jadi kita dapat melihat kawasan perkuburan ini dipagar, diletakkan tembok. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang perkara-perkara syirik. Jadi sebelah kanan ini merupakan Jabal Malaikat ataupun Bukit Malaikat, yang mengisahkan di sinilah Allah menurunkan seramai 1,000 malaikat untuk membantu umat Islam ketika perang Badar. Hal ini juga direkodkan dalam surah Al-Anfal yang mafhumnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1,000, yakni bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Jadi sekarang ni tengah cubalah untuk menjejakkan kaki di kaki-kaki bukit Jabal Malaikat ni. Jadi agak panas sebenarnya pasirnya ni, sedikit panas lah, tapi kita cuba juga untuk menggagahkan kaki kita. Jadi setelah sampai di kaki bukit tu, cubalah untuk sentuh dia. Nak rasa-rasa sikit macam mana rasanya kan. Mesti kamu terkejut ni kan, kenapa Syekh tu ucap Melayu. Jadi time tu aku pun terkejut sebenarnya. Jadi sebenarnya selepas maghrib, di pintu-pintu tertentu ataupun tiang-tiang tertentu akan ada majlis ilmu dalam banyak bahasa, bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia inilah. Jadi ini merupakan salah satu majlis ilmu lah yang dalam bahasa Melayu. Jadi alhamdulillah lah, sempat juga
ikut sekali dalam majlis ilmu ni. kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang agar risalah dan dakwah sampai kepada kita bersama. So guys, itu sajalah untuk part 3, 4 dan 5. Jadi sebenarnya dalam ni ada 3 part, tapi sebabkan pendek-pendek jadi kita gabung salah satu kali. So time ni pukul 2 pagi, masanya untuk orang bilang gas ibadah lah, sebab pukul 8 paginya tu kami akan bergerak ke Mekah sudah. Jadi stay tune guys untuk perjalanan ke Mekah. So bye bye, jumpa lagi.